Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu 9.7 isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Mula-mula sekali kita nak sentuh tentang isu kesihatan berkaitan dengan sistem pencernaan dulu ya. Okey, kita tengok. Dalam masalah ni, kita nak sentuh dua masalah utama yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Okay, kita tengok sini ya. Cikgu dah ringkaskan nota yang sepatutnya awak buat macam ni. Okay, contohnya, tengok sini ya. Okey, isu kesihatan berkaitan dengan sistem pencernaan ada dua masalah utama. Yang pertama adalah masalah obesiti. Yang kedua adalah masalah penyahtinjaan. Kita tengok masalah yang pertama iaitu obesiti. Okey, cara mengatasi obesiti ni, kalau kita nak turun obesiti ni maksudnya masalah berat badan yang berlebihan lah. Okey. Walaupun obesiti kita boleh rawat melalui pengurusan diet dan program senaman rutin, namun kadang-kala obesiti juga memerlukan rawatan perubatan sekiranya seseorang itu menghadapi masalah kesihatan. Jadi cara yang paling pantas adalah cara melakukan pintasan gester. Iaitu cara pintasan gester adalah kaedah pembedahan dengan mengecilkan saiz perut pesakit tadi ya. Okey, kita tengok gambar rajah dalam buku teks ni ada. Kat sini pun cikgu dah screenshotkan beberapa gambar. Okey, kita tengok ini adalah saiz perut kita ya. Besar sedikit daripada genggaman tangan kita tu. Ni adalah perut yang telah dibuang. Okey, dia ada dua kaedah. Kita tengok sini, dia ada dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama kita panggil gastric sleeve. Maksudnya kita potong di bahagian sisi ni. Yang ni kita buang. Bahagian ni kita buang. Yang kita buang tu yang ni lah. Ni lah bahagian yang telah dibuang ni. Dia jahit kat sini. Kat sini nampak tak bekas dia jahit tu? Jahitan tu. Kan? Tapi kaedah yang kedua, kita tak buang perut. Perut yang lebih tu tinggal kat dalam. So kita potong sedikit di bahagian atas ni. Maksudnya yang ni kita tinggalkan kat dalam perut lah. Yang ni kita tinggalkan. So kita guna yang ni lah. Kita tengok gambar rajah dalam buku teks ni. Lagi jelas. Tengok sini ya. Ini adalah yang normal, di mana makanan melalui esophagus masuk ke dalam perut, lalu ikut duodenum dan masuk ke dalam usus kecil kan. Tapi apa yang berlaku masa pembedahan ini, kita potong di sini. So bahagian perut kita jadi sangat kecil. Kita pakai yang ini je. Kita pakai yang ini saja. Sebanyak 85% perut tadi tak digunakan. Kita gunakan yang lebihan ni saja. Kemudian kita ambil saluran usus kecil daripada bahagian bawah, kita sambungkan kat sini. Kita sambungkan macam ni lah. Kita ambil, kita sambungkan kat sini. Macam tu. Okay, so makanan tadi dia tak akan lalu kat sini. Dia tak akan lalu kat sini. Kat sini dia tak lalu. Okey, jadi dia akan masuk sedikit saja makanan. Tujuan kita nak kecilkan perut ni supaya kita tak makan dengan banyak. Okey, bila kita ambil makanan tu dengan sedikit saja, kita dah kenyang. Jadi masuk dia ikut esophagus, masuk dekat bahagian perut yang kecil tadi, dan dia terus pintas, shortcut. Terus shortcut masuk dalam usus kecil terus. Jadi seseorang tu akan cenderung untuk makan dengan sedikit sebab perutnya dah kecil. Ya? Ini adalah kaedah yang sangat popular lah sekarang ni. Walau bagaimanapun, kaedah ini mempunyai beberapa kesan, iaitu kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Okey, jadi awak boleh baca kat sini. Dan saya nak awak salin kat sini lah.
pun gambar rajah macam tadi juga. Ni yang normal. Ini yang telah dibuat pintasan masuk kat sini dan teruslah masuk dalam usus kecil. Okey. Kesan sampingannya, awak salin perenggan kedua muka surat 161 iaitu kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Seterusnya kita pergi kepada masalah penyah tinjaan, iaitu merujuk pada penyakit sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan juga hemoroid. Cara untuk mengatasi masalah ini, kita ada dua cara. Cara yang pertama, awak tengok perenggan ketiga ayat kedua. Perenggan ketiga ayat kedua kat mana? Okey, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 ayat kedua. Caranya ialah, cara mengatasi dia ialah pengambilan diet dengan kandungan serat yang tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memudahkan pergerakan tinja. Itu cara yang pertama. Okey? Fungsi serat. Kenapa kita kena ambil banyak serat dalam makanan kita? Apakah fungsinya? Awak boleh salin kat sini. Juga ada kat sini fungsi serat. Serat dapat merangsang peristalsis, iaitu pergerakan tinja dalam usus kecil. Pergerakan tinja dalam usus besar. Silap. Yang kedua, serat dapat menyerap dan menyingkirkan toksik daripada sistem pencernaan kita. Seandainya dalam sistem pencernaan kita tu terdapat toksik, serat tadi akan serapkan toksik tadi dan buang melalui tinja. Yang ketiga, serat dapat mengawal atur penyerapan glukosa, terutamanya bagi pesakit diabetes mellitus, iaitu pesakit kencing manis. Jadi dengan pengambilan serat, dia dapat mengawal berapa banyak glukosa yang patut dia serap dalam badan. Dan glukosa yang berlebihan tu kita boleh buang. Dan yang keempat, serat dapat meningkatkan populasi bakteria berfaedah dalam badan kita, terutamanya bakteria dalam usus besar untuk penghasilan vitamin B dan juga vitamin K. Ini adalah 4 fungsi serat yang penting kepada badan. Okay, cara yang pertama adalah pengambilan serat. Cara yang kedua, pengambilan air yang banyak. Dapat memastikan tinja sentiasa lembut dan mudah bergerak sepanjang usus besar untuk membantu proses penyah tinjaan. Yang ni awak salin kat sini ya. Salin kat sini. Iaitu pengambilan air perenggan terakhir. Awak salin semua maklumat dalam perenggan terakhir tu kat sini. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula isu kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan. Tadi berkaitan dengan sistem pencernaan. Sekarang isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan. Di sini ada 4 penyakit utama, iaitu gastritis, anorexia nervosa, bulimia nervosa dan dysmorphia otot. Kita akan pecahkan satu-satu. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, saya nak awak buat nota macam ni. Gastritis. Maksud gastritis, boleh baca dalam buku teks. Maksudnya keradangan dan kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gester apabila tiada makanan dalam perut. Itu maksud ya. Kesan, ambil ayat yang kedua. Kesan mengakibatkan ulcer gaster. Okey.
Punca makan pada masa yang tidak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza serta pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit yang berlebihan. So, awak masukkan dalam bulatan tu lah. Okey, kita beralih pada masalah yang kedua, iaitu anoreksia nervosa. Pengidap, remaja perempuan yang sering taksub dengan berat badan. Punca, mengelak daripada makan untuk mencapai berat badan idaman. Itu punca dia, sebab dia elak makan. Kesan, mengalami gangguan psikologi serta masalah kekurangan nutrien kerana fungsi normal sistem pencernaan sudah pun terjejas. Okay, semua ada dalam nota. Semua ada dalam buku teks. So, seterusnya kita tengok bulimia nervosa. Punca dia, taksub dengan pengawalan berat badan. Amalan dia, makan dengan banyak dan kemudian memuntahkannya. Cara yang pertama, dia makan dengan banyak, kemudian dia terus muntahkan. Dan cara yang kedua, pengambilan laksatif yang menyebabkan cirit-birit. Dia makan banyak-banyak, lepas tu dia ambil ubat ataupun bahan yang lain, menyebabkan dia akan cirit-birit. Kesan, mengalami penyahidratan, masalah nutrisi dan seterusnya, mengidap penyakit kardiovaskular ataupun kerosakan ginjal. Dan yang terakhir adalah dismorfia otot. Puncanya berlaku di kalangan lelaki yang biasanya merasakan diri mereka bersaiz kecil dan tidak cukup pertumbuhan. Ini adalah lebih pada aktiviti membina badan. Yang badan sasa-sasa dan yang berketul-ketul tu, ni dismorfia otot lah ni. Amalan mereka, mengamalkan angkat berat, menjalani latihan lasak dan bersenam secara berlebihan. Kadang-kadang mereka mengambil steroid ataupun suplemen pembina otot. Ini amalan mereka. Okey. Jadi, untuk 9.7, kita dah lengkap lah 2 nota kat sini kita buat. Untuk 9.7, iaitu isu kesihatan berkaitan dengan sistem pencernaan dan juga tabiat pemakanan. Jadi, tolong selesaikan nota ini.